persembahan pujian dari Paduan Suara Sanctus. 我们感谢主，我们已经听了Sanctus的先知， yang mengingatkan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan, khususnya pada hari Jumat Agung ini. 甚至在我们受难节，我们继续不断的能够想到我们的上帝。 Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. 我们大家一起来祷告，我们听主的话语之前， Tuhan, kami bersyukur Engkau mati bagi kami. 主啊，我们感谢主，因为主为我们死。 Engkau mati supaya kami beroleh hidup. 主啊，你为我们死，是指我们能够活下去。 Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya di dalam Engkau kami boleh menjadi kaya. 你是富有的，变成你是贫穷的，是指我们能够变成富有。 Kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. 主啊，我们感谢主，因为主为我们一切的牺牲。 Dan hidup yang kami hidupi ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. 主啊，我们现在活着是为了荣耀主的名。 Karena itu kami mohon Tuhan membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. 求主帮助我们，使我们明白主的话语。 Karena hanya dengan firman-Mu Tuhan kami tahu bagaimana bisa membalas cinta kasih-Mu. 使我们明白主的话语，才能够包括主的为我们的爱， Bagaimana kami hidup menyenangkan-Mu. 使我们活着能够喜主的喜悦。 Tuhan, siapkan hati kami, 求主预备我们的心， tenangkan pikiran kami, 使我们有冷静的心。 dan Tuhan urapi kedua hamba-Mu di depan ini. 求主安慰我们大家一起， Dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan. 使求主祝福我们每一位所听的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Shalom saudara yang terkasih. 平安。 Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 45 sampai 46. 我们今天所要分享的福音是在马太福音27章45、46节。 Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 从五阵到深处，天地就黑暗了。约在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴各大尼。”就是说，我的神，我的神，你为什么离弃我？ Saudara, ada sepasang suami istri sedang berbicara tentang panggilan Tuhan. 有一对夫妇，他们来面对主的呼召。 Saudara, mereka memiliki beban untuk menolong anak-anak yang menderita dan memberitakan Injil kepada mereka. 他们有一种希望是要把一切的福音传给一切的孩子们。 Suaminya yang bernama Dave ini adalah tipe pemalu yang tidak suka bicara di depan umum. 他的先生是叫做 Dave， 他很在面对众人当中是害羞的。 Tetapi mereka berkomitmen, maka mereka mendirikan Yayasan Children's Hunger Fund. 他们已经有个决心，他们做一个组织，就是为了孤儿饥饿的基金。 Saudara, mereka mulai kecil, yaitu dari garasi di rumah mereka. 他们从开始就是从他们的车库开始， Baru mulai 6 minggu, tiba-tiba Dave ini dapat telepon. 从差不多6个星期当中，他有得到一个电话来， Telepon dari luar negeri, dari luar Amerika, yaitu dari negara Honduras. 就是从 Honduras 来的电话， Saudara, ada sebuah rumah sakit kanker di sana. 就是有一个癌症的医院打电话给他 Di 们， dalamnya ada 7 anak yang membutuhkan obat khusus. 在那边有7位的小孩子需要特别的癌症的药， Ini kondisi yang darurat. Kalau mereka tidak dapat obat itu segera, mereka akan meninggal. 他们是积极的需要这个药，如果没有这个药，他们会死去。 Saudara, Dave tidak tahu bagaimana mendapatkan obat itu. 但是 Dave 他不知道要怎么样才能够得到这个药呢？ Dia baru mulai 6 minggu dan dia juga belum banyak tahu bagaimana membantu. 他才6个星期，他也不知道要怎么样来帮助。 Tapi sekalipun demikian dia tidak menolak permintaan itu. 但是为了这个事情，他不拒绝这个事情， Melainkan dia berdoa bersama direktur rumah sakit itu di telepon. 他反而祷告，他们来决心来祷告。 Saudara, begitu telepon ditutup, 他把他的电话放下来的时候， telepon Dave berdering lagi. 最后那个 Dave 的电话又响了。
Yang menelpon adalah perusahaan farmasi di New Jersey. 原来在 New Jersey 的药房打电话给他， Mereka menawarkan 48.000 obat yang sama persis yang dicari tadi. 是说他们给他48000种的药，他们所需要的， Saudara, nilainya itu 8 juta dolar. 他们需要是800万美元。 Lalu perusahaan itu berkata dia akan mengirimkan kemana saja di dunia ini gratis. 他们这个药房说，我把这个药寄到每个地方免费。 Dalam 48 jam obat itu sampai di Honduras. 是这48个小时当中，这个药到了 Honduras， Dan 7 anak ini bisa diselamatkan. 是这个7位的孩子们被救了。 Saudara, kita melihat cara Tuhan menjawab doa Dave ini sangat cepat sekali. 我们看到上帝答复这个 Dave 的祷告是很特别。 Tuhan yang mengarahkan sehingga yayasan berusia 6 minggu ini sudah dapat telepon dari rumah sakit 是 terkenal. 这个基金会，他6个星期当中就能够得到外国来的电话， Lalu tidak lama dapat telepon dari perusahaan farmasi yang terkenal 特 juga. 别他是从特别出名的药房来打电话给他。 Saudara, mendengar kisah kesaksian seperti ini kita senang. 我们听到这样的见证，我们是欢乐， Kita mau berdoa 我们要祷告， karena Tuhan jawab doa kita. 因为我们知道上帝答复我们的 Dan 祷告， Tuhan bisa jawab doa kita begitu cepat. 上帝能够用快的来答复我们祷告。 Bahkan ketika kita tidak langsung dijawab pun, 我们上帝不答复我们的时候， Tuhan tetap hadir bersama kita. 我们知道上帝永远与我们同在。 Tetapi bayangkan kalau sebaliknya. 我们可以相反的呢， Doa tidak dijawab, 我们的祷告上帝不答复我们， bahkan tidak ada kehadiran Tuhan. 是这上帝不与我们同在。 Saudara, itu yang terjadi di Golgota. 那个是在加列山那边发生的事情， Itu yang Yesus alami di Jadi- Kalvari. 就是主耶稣在卡法利那边发生的事情。 Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 主耶稣呼召说：“我的神啊，我的神啊，为什么你离弃我 Tidak ada jawaban dari sorga.？” 但是从天上没有回复给他， Dan Bapa meninggalkan Yesus selama Fan- disalib. 反而主耶稣在十字架的时候，他的父神阿爸离开了他。 Saudara, ini adalah penderitaan yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. 这个是对耶稣来说是很严重的一个痛苦， Karena seumur hidupnya Bapa selalu menjawab doa Yesus. 因为他一生来我们的主他上帝永远与耶稣同在。 Yesus pernah berkata, Bapa, engkau selalu mendengarkan aku. 还有主耶稣说：“我的父啊，你永远听我的祷告。 Bahkan di Getsemani waktu Bapa jawab tidak, ”在克西马尼园的时候，他说没有。 Yesus minta, Bapa biarlah cawan ini boleh lalu daripadaku. 耶稣对他父说：“主啊，我父啊，如果可以把这个杯离开我， Tetapi kan tetap Bapa menjawab tidak. 但是天父阿爸说不。 Tapi ada malaikat dikirim untuk menguatkan Yesus. 但是上帝阿爸差遣了他的使者来到主耶稣面前， Saudara, tapi di salib ini berbeda. 但是在这个十字架上是不同。 Yesus berteriak dengan pedih, Eli, Eli, lama sabachthani. 主耶稣在那边呼召说：“我的神啊，我的神啊，为什么你离开我？” Tidak ada jawaban. 没有答复， Dan Bapa meninggalkan anak. 就是我们知道父离开了孩子， Saudara, ini keterpisahan yang sangat mendalam. 这个是最很深刻的一个离开。 Ini tidak pernah dialami oleh Yesus sebelumnya. 在这时候，主耶稣曾经没有经历到这个事情。 Selama ini Yesus selalu bersama-sama dengan Bapa. 一向来，主耶稣与他父一切的同在。 Selama ini doa Yesus selalu dijawab Tuhan. 主耶稣所祷告的，我们他天父永远都答复他。 Saudara, orang berkata kalau pertama kali itu susah. 我们知道有人说，从开始的时候很辛苦， Ini pertama kali Yesus ditinggalkan Bapa. 这是主耶稣第一次被上帝离开他， Betapa susahnya. 这是很困难的问题。 Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendalam sekali, keterpisahan ini. 这个是对他主耶稣来说最深刻的一个痛苦。 Tetapi satu hal kita lihat, Tuhan Yesus menyatakan pertanyaannya ini secara publik, semua orang bisa dengar. 主耶稣把这个事情发生在众人当中，每个人都能够听到。 Biasa pergumulan kita dengan Tuhan, kita diam-diam saja. 有时候我们在祷告，当我们主耶稣说我们在静静的时候， Kita tidak selalu cerita pada orang lain. 我们有时候祷告没有跟人家说话， Kita ada pertanyaan tapi kita simpan sendiri. 有时候我们有问题，我们不跟他们说，我们放在心里。 Maria ketika diberitahukan jadi ibu juru selamat juga banyak hal dia tidak ngerti tapi dia simpan.
但是玛利亚她知道主差遣的时候，她知道，但是她放在心里。 Saudara sekalian, tetapi Yesus mengatakan dengan open sekali. 但是主耶稣公开的对众人说， Apa yang dia mau ajarkan pada kita? 他要教导我们是什么呢？ Saudara, yang pertama dalam relasi dengan Tuhan, kita mari bersikap jujur dengan perasaan kita. 我们用我们的感觉，用橙色的方式。 Saudara, Yesus tidak menyembunyikan perasaannya di kayu salib. 主耶稣没有把他自己的感觉隐藏起来， Dia berteriak dengan suara nyaring, mengungkapkan rasa hatinya itu dengan jujur. 他把他自己的心中所发生的事情用橙色的方式来交出来。 Dia bertanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 他呼叫说：“我的父啊，我的神啊，为什么你离开我？” Saudara, pertanyaan mengapa ini bicara soal relasi dengan Allah. 这个说起为什么，是我们知道我们跟上帝的沟通的问题。 Saudara, kita biasa kalau mengalami sesuatu yang sulit, kita pasti tanya kenapa. 有时候我们面对痛苦的时候，我们是问为什么。 Meskipun kita tahu tidak mudah jawabannya. 我们知道这个答复是不容易的， Meskipun kita tahu jawabannya, 无论我们是知道这个的答复， belum tentu kita bisa terima. 但是我们不一定能够接受。 Saudara, Yesus berkata ini mengutip Mazmur 22. 主耶稣说，这个是在诗篇22节告诉我们。 Saudara tahu bahwa Mazmur itu penuh dengan ungkapan yang jujur di hadapan Tuhan. 我们知道，在诗篇里面，他用橙色的方式来显出他的心意。 Mazmur itu ekspresif, saudara sekalian. 我们知道这个诗篇是很清楚的、明白的。 Ya, jadi kalau orang bersyukur, orang mengucap syukur pada Tuhan, itu ngomong dengan sangat ekspresif. 如果人家感恩，他是跟上帝说的很明白的事情。 Kalau rindu pada Tuhan, dia katakan seperti rusa rindu sungai. 就是我们说，我们好像一个他渴慕了河边的水。 Juga banyak air mata di Mazmur. 但是在诗篇里面还有很多的泪水。 Saudara, Mazmur adalah ekspresi jujur hati seseorang kepada Tuhan. 甚至在诗篇里面说到是一个很诚实的方式向当西投诉， Dan ini yang Yesus lakukan. 这个主也是所做的。 Tetapi saudara sekalian, pertanyaan ini justru menyatakan bahwa Yesus dekat dengan Bapa. 这个告诉我们说，主耶稣跟上帝阿爸是很亲近的。 Kita tanya kenapa atau mengapa hanya kepada orang yang dekat. 我们为什么的问题是为我们所亲近的人。 Kalau kita tanya pada orang yang tidak dekat, itu aneh, saudara 如 sekalian. 果我们对他们我们不亲近的时候，我们说为什么是很不可能的事情。 Saudara, kita hanya menyampaikan pertanyaan mengapa itu kepada orang yang dekat. 我们为什么的事情肯定是我们所亲近的人。 Seorang anak tanya mengapa, biasanya kepada orang tuanya. 一个孩子说为什么，肯定是对他的父母说的话。 Kalau dia tanya pada orang asing, kedengarannya aneh. 如果他是跟外人说的很奇怪。 Tentu orang tua berkata, nak jangan tanya begitu, nanti kesannya kamu tidak diajar dengan baik di 如 rumah. 果他的父母说你不要这样问，如果是这样的话，我们没有教养好你。 Saudara, ketika Yesus bertanya mengapa, itu adalah bukti kedekatan dia dengan Bapa. 主耶稣说到为什么是他跟上帝亲密的沟通。 Saudara, biasa kita tanya mengapa itu tidak langsung ke Tuhan. 我们知道有时候为什么我们没有直接向上帝祈求？ Entah kenapa. 为什么？ Kita tanya itu ke pendeta. 有可能我们为这个事情对牧师， Pak pendeta, kenapa Tuhan panggil orang tua saya? 我们说牧师，为什么我的父亲、我的老人家被上帝呼召？ Kenapa Tuhan panggil pasangan saya? 为什么上帝呼召叫我们的太太离弃我们？ Kenapa anak saya baru lahir 2 jam Tuhan panggil? 为什么我的孩子才单身2个小时，你呼召回天家？ Mungkin kita nggak berani bawa pertanyaan itu pada Tuhan. 有可能我们这种的发复，我们不肯向上帝说话， Kita bawa itu ke hamba Tuhan. 我们带到牧师的面前。 Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan melalui kata-kata Yesus mengajar kepada kita, bawalah pertanyaanmu mengapa kepada Tuhan. 这是在圣经里面告诉我们，用诚实的方式，这为什么要向上帝投诉？ Itu bukan tanda kelemahan iman. 这个不是说我们软弱的信心， Itu tanda mau dekat dengan Tuhan, mau tahu kehendaknya. 就是我们要亲近我们的上帝，我们要知道上帝的旨意。 Saudara, ada seorang istri misionaris yang bernama Elizabeth Elliot. 我们知道有一位宣教师，他的名字叫做 Elizabeth。 Saudara, suaminya itu dibunuh oleh sebuah suku di Ekuador. 就是他的父亲在 Ecuador 被人家采杀。 Nah, di dalam jurnalnya dia menulis dengan jujur. 他在书信里面说得很清楚， Aku marah, aku kesepian, aku tidak mengerti.
他说我记恨，我不知道，我也不明白。 Mengapa Tuhan panggil suaminya begitu cepat? 他不知道为什么上帝把我的丈夫叫回去这么快。 Begitu datang ke ladang misi, tidak lama dibunuh. 就是有那个宣教的时候，他被宰杀。 Saudara, dia jujur kepada Tuhan. 他很诚实的对上帝说 Apa yang terjadi kalau kita berani jujur pada Tuhan?：“ 如果我们对上帝有坦白的心，什么事情发生呢？ Saudara, Roh Kudus akan memimpin kita kepada level kerohanian yang lebih dalam. 我们的圣灵能够帮助我们，甚至我们提高我们里面的信心， Kejujuran kita membuka ruang bagi Roh Kudus bekerja lebih dalam. 甚至我们有诚实的心，在圣灵里面带我们能够更深刻的工作。 Di hati kita itu banyak ruangan, saudara sekalian. 因为我们的心很多空间， Sampai hari ini masih ada beberapa kita nggak kasih Tuhan masuk. 但现在时候有时候我们不上帝进我们的心交， Kita merasa belum waktunya. 我们觉得这个还没有时间， Kita merasa belum siap. 我们觉得这个还没有预备好。 Tetapi kalau kita berani jujur pada Tuhan, 但是我们勇敢的心对上帝说， ruangan di hati kita itu kita buka pintunya. 我们把我们心中的空隙放在主的先前， Dan Roh Kudus masuk ke sana. 使这圣灵能够进到我们的心， Bekerja di sana. 在我们里面做工， Memimpin kita kepada suatu kerohanian yang lebih bertumbuh. 使我们圣灵带领我们能够建立我们坚强的信心， Hanya dengan itu pemulihan baru bisa. 这是能够恢复我们一切的问题。 Saudara, ada berapa luka yang tidak bisa ditreatment dengan obat di permukaan? 我们知道有的伤痛，我们在一切的伤痛不能够用药来治好， Harus dioperasi. 肯定要经过手术， Harus masuk ke area yang selama ini tertutup oleh kulit. 就是因为这样，就是要经过我们皮包着的，我们要开手术。 Saudara, Elizabeth Elliot setelah jujur kepada Tuhan, 艾丽莎贝她很诚实的对上帝说， dia merasakan kehendak Tuhan. 她感觉到上帝的旨意， Teruskan pekerjaan suamimu. 她继续不断的做上帝她的三者的工作， Maka dia membawa putrinya pergi ke tempat suku yang membunuh suaminya 使 itu. 着她带她的女儿到她宰杀她先生的地方去传福音， Tinggal di tengah-tengah mereka. 她住在他们中间， Sampai banyak dari mereka percaya pada Tuhan 使着 Yesus. 他们很多相信的主。 Dan salah satunya adalah pembunuh suaminya. 其实其中之一杀她丈夫的人也是信主了。 Saudara, bayangkan pembunuh suaminya akhirnya menjadi bapak yang membesarkan banyak anak misionaris yang dibunuh. 是这杀她丈夫的人作为一个能够救赎很多孩子的宣教师。 Ketika dia meninggal, anak-anak misionaris ini menangisi dia. 是在他死的时候，很多孩子为他伤痛。 Padahal ini orang yang membunuh papa mereka loh dulu. 其实这个是杀他爸爸的人， Saudara, itu ketika kita berani jujur pada Tuhan. 就是因为讲我们有诚实的心对上帝说话， Ada pemulihan, 有恢复， ada pertumbuhan. 有成长。 Saudara, dalam hidup sehari-hari kita pasti bergumul dengan pertanyaan mengapa. 有时候我们的生活当中，为什么很多问题是为什么？ Ketika ada kehilangan pekerjaan, kita bertanya, mengapa sekarang baru hilang pekerjaan Tuhan? 在我们工作上有被裁的失业的时候，我们为什么这个 Tuhan 才 tahu 会 anak saya butuh uang buat sekolah, buat kuliah. Kenapa sekarang saya hilang kerjanya? 因为我需要钱的时候，我需要读书，我必须要一切的问题，为什么现在我失去了我的工作？ Ketika hubungan kita retak, kita menangis. Mengapa ini terjadi? 我们有可能哭泣，为什么这个事情会发生？ Saudara, kita sering takut bertanya mengapa karena takut dibilang kurang iman. 甚至有时候我们不要，有时候不问为什么，人家说我们少了信心。 Kalau bertanya mengapa berarti tanda kurang iman, berarti Yesus kurang iman. 如果我们说我们为什么，如果我们说这个没有信心，有可能是主耶稣也少信心， Karena Yesus tanya mengapa juga. 因为主耶稣是问为什么， Kita nggak bisa ngomong orang bertanya mengapa kurang iman. 我们不能够说为什么，是说我们少了信心。 Justru itu adalah kerinduan mau tahu jawaban, mau lebih dekat dengan Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan. 甚至我们要亲近主，我们知道我们所说的话，我们要明白主的旨意。 Tuhan mengundang kita jujur di hadapan Dia. 上帝要我们在他心中是我们有诚实的方式。 Memang Tuhan tidak selalu menjelaskan pertanyaan kita itu. 有可能上帝不可能永远能够答复我们所要的， Kadang yang kita terima cuman keheningan Tuhan. 有可能我们得到的是沉默的问题。 Tapi keheningan itu bukan berarti Tuhan tidak hadir. 我们知道沉默当中不是说上帝不与我们同在， Bukan berarti Tuhan tidak peduli. 不是上帝不为我们着想。 Saudara sekalian, keheningan itu adalah empati Tuhan bersama kita. 就是这个
沉默的当时是说上帝对我们的同在同情。 Saudara, ketika Ayub menderita, 在约伯他在痛苦的时候， teman-temannya datang. 他的朋友来到他面前， Mereka begitu sedih melihat keadaannya. 他们的朋友看到他怎么可怜， Mereka tidak bisa berkata apa-apa dan diam bersama Ayub 7 hari. 是这他们不能够说话，但是他7天与约伯同在， Itu namanya empati. 这个叫做同情。 Kadang-kadang melampaui kata-kata. 有时候超越一切的言语， Kadang-kadang kita lihat teman-teman Ayub setelah ngomong baru bermasalah, saudara 是 sekalian. 这他们的朋友约伯的朋友说的才有问题出现， Selama mereka tidak ngomong, tidak ada masalah. 是他们不说话的时候没有问题， Jadi keheningan mereka itu justru menguatkan Ayub dengan empati. 是在他们的沉默当中，是这能够带领约伯的同情。 Saudara, kalau kita ada pertanyaan pada Tuhan, 如果我们对上帝有一个问题的时 kalau 候， kita ada sedikit keraguan 有可能我在犹豫当中， atau kekecewaan, 有可能我在绝望当中， apa yang harus kita lakukan? 我们要做的是什么呢？ Bawa kepada Tuhan. 我们要带到上帝面前。 Karena firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. 就是说，上帝我们在上帝面前的放弃，是我们里面的破碎。 Kalau di hati kita ada kekecewaan, 如果我们心中有一切的绝望， ada frustrasi, 我们有就沮丧， saudara datang pada Tuhan, berikan itu pada Tuhan. 我们来到上帝面前，把一切交托在上帝的手中。 Kalimat Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 就是主耶稣说的：“我的神，我的神，为什么你离弃 Ini 我 harus dilihat sebagai kalimat persembahan Yesus kepada Bapa. ？”这个是要叫做主耶稣把一切献上给上帝， Dia tidak arahkan pertanyaan itu pada orang. 他不把这个问题倒到别人当中， Dia arahkan kepada Tuhan. 他就向上帝起诉。 Saudara, Yesus mewakili posisi orang berdosa meskipun dia sendiri tidak berdosa. 主耶稣自己是代表我们这个罪人，无论主耶稣自己不是罪人。 Saudara, kita bisa menjelaskan, oh ya Yesus berkata begitu karena dia mewakili posisi kita. 主耶稣能够代表是为了我们， Tetapi Yesus tetap jujur tentang perasaannya kepada Bapa. 但是主耶稣很诚实的方式来对他爸爸说话， Ini menunjukkan kerinduannya untuk dekat dengan Bapa justru pada saat yang paling sulit. 是在痛苦的时候，在辛苦的时候，他投诉到他要向爸爸更亲近。 Karena itu saudara, kalau kita sedang kecewa, sedang ragu, punya pertanyaan kepada Tuhan, 如果我们在绝望当中，在犹豫当中有一个问题当中， saudara lebih dekat pada Tuhan. 我们要更亲近我们的上帝， Berani datang pada 我 Tuhan. 们要勇敢的来到上帝面前。 Jangan merasa sungkan datang pada Tuhan. 我们不要以为尴尬来到面前， Bawa jiwa yang hancur itu kepada Tuhan. 我们把破碎的心来到上帝的面前， Karena Tuhan tidak menghina dan meremehkan itu. 因为上帝不轻看我们，不歧视我们， Melainkan dia melihat itu sebagai korban sembelihan. 上帝把一切的问题向着我们这个献祭， Saudara, itu yang Yesus mau kita belajar. 这是主耶稣要我们所学习的。 Dalam banyak hal Yesus berdoa diam kepada Bapa ya. 有时候有耶稣祷告的时候，静静的向上帝祷 Dia 告。 menyepi ke gunung, murid-muridnya nggak tahu apa isi doanya. 主耶稣来到山上祷告，他的门徒不知道主耶稣所祷的祷告。 Tapi di salib Yesus kasih kita dengar apa isi doanya. 但是主耶稣在十字架上面，他告诉我们他的祷告。 Artinya kita diajarkan seperti dia, jujur kepada Tuhan dengan perasaan kita, tapi jangan menjauh. 主耶稣教导我们用诚实的方式告诉他的父，但是我们不要离开我们的主。 Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar dari kata-kata Yesus, tetap percaya meskipun terasa sulit. 还有主耶稣告诉我们的说，无论在面对痛苦的时候，我们继续要有心。 Saudara, di tengah-tengah kesulitannya, Yesus masih berkata, Allahku, Allahku. 在主耶稣痛苦的时候，主耶稣还是说我的神，我的神。 Artinya ini masih kalimatnya dekat sekali ya. 这个既是很亲近上帝的话， Itu masih Allahku. 这是说我的神， Saudara, inilah iman sejati. 这是真正的信心。 Iman sejati tidak bergantung pada emosi, tetapi pada relasi dengan Tuhan. 我们知道信心不是为了我们的情绪，但是我们要有上帝的沟通， Tidak bergantung kepada perasaan atau suasana hati. 不是为了我们的感觉或者我们自己的情绪。 Saudara, ada seorang pemikir Kristen bernama C.S. Lewis. 有一个神学家叫做 C.S. Lewis， Istrinya meninggal 他的太太离去是 dan dia berduka cita dan dia menulis buku. 他在哪边伤痛，他写一本书。 Dia
Dia menulis, saat saya paling membutuhkan Tuhan, saya merasa dia menutup pintu. 他说我正在需要上帝的时候，他把我的门关起来， Tetapi dia tetap percaya. 但是他继续不断还相信， Meskipun dia merasa Tuhan tutup pintu. 无论他觉得上帝把门关起来， Meskipun Tuhan mengambil orang yang dia kasihi. 无论上帝把他所亲爱的人把他拿去， Nah, ketika dia tetap percaya sekalipun sulit, saudara, dia mulai perlahan-lahan melihat sisi lainnya. 无论他在一些痛苦当中，他看别一方面的看法。 Dia mengatakan, saya secara bertahap mulai merasa bahwa pintu itu tidak lagi tertutup dan terkunci. 他感觉到这个门现在不是在关起来或者被锁起来， Apakah kebutuhan saya yang panik yang membanting pintu depan 是 saya? 这我在一个情绪当中，我把门关起来。 Saudara, Tuhan tidak pernah tutup pintu. 上帝永远不会把门关起来， Yang kunci pintu itu kita. 把门关起来的是我们自己。 Karena itu Yesus, dikatakan firman Tuhan, Yesus mengetok. Lihat aku depan pintu dan mengetok. 主耶稣在门外敲门说：“我来到你面前敲门。 Pertanyaan, apakah kita buka pintu? ”现在问题是说，我们要不要把门开起来？ Saudara, kita seringkali kalau berdoa tidak dapat jawaban, kita bilang Tuhan tutup pintu. 有时候我们祷告的上帝没有答复我们认为上帝把门关起来。 Kalau doa kita jawab Tuhan, kita bilang Tuhan buka jalan. 所以有上帝答复我们，上帝开我们的路。 Tapi ada satu hal kita harus ingat. 但是我们要纪念一个， Tuhan buka jalan, 上帝开路， kita kunci pintu. 我们锁门， Kita yang kunci pintu seringkali. 我们自己锁门。 Karena kalau kita buka pintu, sebetulnya Tuhan selalu buka jalan. 我们开我们的门，上帝永远开我们的路。 Karena itu biarlah kita tetap percaya sekalipun sulit. 我们永远相信我们的上帝，无论在痛苦当中， Jangan kita mengunci hati kita, saudara sekalian. 我们不要把我们的心竅锁起来。 Karena iman itu bukan perasaan. 我们知道我们的信心不是为了感觉， Iman itu sebuah keputusan. 这是我们的信心一个决心。 Saudara, sama seperti otot manusia itu perlu ada pressure ya baru bisa bertumbuh. 就好像我们的肌肉，我们只有一个压力才能够成长起来。 Saudara, ada orang yang tidak mau bawa apa-apa kemana-mana. 有的人他不要带一切东西去哪里， Tidak mau dia. 他不要， Nggak pernah mau bawa kantong plastik. 不要带一切的塑料袋， Kalau belanja suruh orang lain yang bawa. 他买一些东西叫人家去带。 Koper di airport suruh orang lain dorong. 在飞机场的那个手提袋叫人家 Dia 带， tidak pernah pegang apa-apa yang lumayan berat dikit, tidak pernah. 他不要把一切有重的东西在他手上提起来。 Apa yang terjadi dengan ototnya, saudara sekalian? 什么事情发生在他的肌肉里面呢？ Tambah usia mengecil. 越来越老的时候，他越来越小， Lama-lama sangat lemah sekali. 最后就软弱下来。 Karena dia hidupnya seperti bos, nggak pernah bawa apa-apa. 因为像他或者好像一个大老板一样，不做什么事情， Suruh-suruh orang bawa ini itu, dia sendiri nggak pernah mau bawa apa. 叫人家带来带什么东西，他自己没有带东西。 Saudara, kita tidak bisa menumbuhkan otot kalau kita tidak berikan dia pressure. 但是如果我们的肌肉没有能够提升这种，我们不给他压力。 Kalau kita kerjanya maunya dilayani, nggak pernah melayani, otot kita akan habis. 如果我们或者不是为了我们侍奉别人，人家侍奉了我们，这个是不能够成长。 Saudara, itu contoh ya dari kehidupan jasmani kita. 是在我们这个肉体上的生活方式。 Iman kita juga begitu. 我们知道我们的信心也是如何。 Kalau kita hanya mengalami semua yang enak, saudara sekalian, iman kita mati. 如果我们接受一个好，全部都是顺利的话，我们的信心是死的。 Karena hidup ini kan ada sisi enak, ada sisi tidak enak. 我们知道我们或者有好的，有坏的。 Kalau ada orang hidupnya hanya enak saja, 如果一个人或者是在好的方式， berarti begitu banyak ruangan dia kunci buat Tuhan. 就是他很多钱他把在心中关起来， Dia nggak mau masuk ke sana dan dia tidak kasih Tuhan masuk ke sana. 他不把上帝放在他里面， Imannya akan mengecil. 他的信心越来越小。 Saudara, itu hidup yang tidak realistis. 这个是不现实的一个生活方式， Tidak sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. 他不真正的相主走上帝的 Kalau 路。 kita berjalan dengan Tuhan, kita expect ada ujian. 如果我们要走上帝的路，肯定我们要经过考验。 Tapi di tengah ujian, iman tetap berpegang pada Tuhan. 在考验当中，我们的信心永远要在主里面建立。 Iman itu bukan berarti kita nggak bisa rasa takut. 不是说在我们信心，我们不有惧怕， Kita tetap takut. 我们有惧怕。 Tetapi iman itu berarti melangkah meskipun takut. 我们知道有信心，我们怕，但是我们继续向前走。 Saudara sekalian, ada seorang wanita yang hidup di Iran.
有一个伊朗有一个妇女在那破作， Dia mengalami penderitaan yang luar biasa karena imannya pada Kristus. 因为她在那个对上帝的信心，她进入很大的痛苦。 Dia membagikan sampai 20.000 Alkitab. 她把圣经发去20万的圣经， Sampai dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 使得她已经被抓起来，被发死刑。 Selama menantikan eksekusi itu dia dipenjara begitu lama, hampir setahun, saudara sekalian. 经过她要进入死刑的时候，她在监狱里面很长很长的时间。 Kondisinya di penjara sangat memprihatinkan. 她在监狱里面很可怜， Tidur di lantai beton yang dingin dengan selimut basah. 她或者是睡觉在一个水泥冷的水泥，还有色的臭尿的被盖。 Setiap hari dengar suara orang disiksa teriak. 她每天听到人家被苦刑， Setiap hari dengar berita orang ini dieksekusi, itu dieksekusi. 每天听到人家被处死。 Saudara, secara mujizat dia akhirnya tidak jadi dieksekusi. 很奇怪的就是她不曾被处刑， Sehingga dia bisa keluar dan menceritakan kesaksiannya. 是着她把她见证告诉别人。 Dia mengatakan, kita merasa bebas meskipun badan kita di penjara. 她说我有觉得自由，无论我身体在监狱里面， Karena ada penyertaan Tuhan. 因为上帝与我们同在。 Itu sebabnya dia tidak menyangkal Yesus. 因为既然她不否认上帝， Berkali-kali disodorkan kertas. Bilang saja tidak percaya Yesus. Kamu keluar dari penjara ini sekarang. 很多时候人家给她指，你现在否认你的上帝能够从监狱出来， Dia tidak pernah mau. 她不要， Karena dia mengalami penyertaan Tuhan. 因为她感觉到上帝与她同在。 Itu sebabnya dia mengatakan, meskipun badan kamu di penjara, badan saya di penjara, jiwa saya tetap bebas dalam Tuhan. 她说，无论我的身体在监狱里面，但是我自己的心在上帝面前自由的。 Saudara, kebebasan sejati, kehadiran Tuhan tidak tergantung pada keadaan fisik kita atau perasaan kita. 我们知道，我们现在自由不是单单我们的身体的节制， Tapi pada relasi kita dengan Tuhan. 但是我们要知道我们与上帝的关系。 Karena itu tetap percaya meskipun terasa sulit. 无论我们在痛苦当中，我们继续不断的要有信心。 Tetap dekat meskipun banyak pertanyaan. 无论很多问题，但是我们亲近我们的上帝。 Dan yang ketiga, kita akan menemukan kekuatan di salib Kristus. 在第三是说，我们能够面对见到上帝主耶稣在十字架的能力。 Saudara, salib sebenarnya adalah tempat kelemahan dan penderitaan. 我们知道十字架是一个软弱，还有一个痛苦的地方。 Kalau kita ngobrol sama orang zaman Yesus, nggak ada satupun orang yang bilang salib sumber kekuatan. 如果在主耶稣的时代，他们没有说十字架是一个力量， Itu tempat hukuman mati, 那个是实行的地方， matinya menderita. 在一个痛苦的实行。 Saudara, kita bisa bayangkan kalau orang berkata kursi listrik yang mulia, itu nggak kebayang ya. 如果有时候人家说到那个电流的实行，这个是很荣耀， Atau tiang gantungan yang mulia. 有可能是吊死人的那个是荣耀的。 Kenapa bisa salib mulia? 为什么十字架是荣耀的？ Kenapa tempat orang disiksa dan mati bisa jadi tempat yang mulia? 为什么被人家苦刑的能够变成一个荣耀的？ Bukan salibnya, 不是他的十字架， tapi siapa yang tersalib di 但 sana. 是现在问题是谁钉在十字架上？ Yesus yang tersalib. 就是主耶稣被钉在十字架上， Mengubah tempat kematian jadi sumber kekuatan dan kehidupan. 改变了从一个实行的变成一个荣耀的一个生命。 Saudara, ketika Yesus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? 当主耶稣呼召说：“我的神为什么离开我 Ini dia mengalami keterpisahan dari Bapa.？” 这时候他感觉到从他父离开他， Demi kita. 为了我们。 Saudara, Matius dan Markus dan Lukas mencatat bahasa aslinya kata-kata Yesus ya. Eli, Eli atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. 在路加福音、马太福音里面所记载是说：“Eli Eli Sabachthani”， Yesus bicara bahasa Aramaik. 就是他说的是阿拉麦，是他的原文。 Para penginjil menulis dalam bahasa Yunani. 有的人他写的是在希腊文， Artinya semua kata Yesus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. 就是他属耶稣所说的，这在翻译希腊文里面。 Tapi ada beberapa dikasih tahu aslinya. 在有的说看他的原文， Nah, salah satunya kalimat
Yesus disalib, Eli Eli lama sabachthani. 其中的一个词句说 Eli Eli Sabachthani。 Saudara, orang kalau dalam saat yang paling menderita, 在一个人在痛苦的时候， bahasa siapa yang dia ingat? 他所纪念到的是谁说的话？ Saya mau tanya sama saudara, 我要问大家， bahasa apa yang dia ingat kalau dia paling menderita? 当他痛苦的时候，他所纪念到的是什么言语？ Kita bisa 3 bahasa ya di sini ya. 这里我们有3种言语： Indonesia, 印尼文、 Inggris, 英文、 Mandarin. 中文。 Ya. Kalau kita dari kecil lahir begitu melek diajarkannya Indonesia, 如果我们才诞生的时候说到是印尼文， lalu kemudian belajar bahasa Mandarin di rumah, 在家里学中文， bagus. Lalu belajar bahasa Inggris di sekolah, 就在学校里面学英文。 itu urutannya ya. Ah. Satu saat kalau kita menderita dengan sangat berat, 当我们在痛苦当中的时候， bahasa yang mana yang kita ingat? 我们所说的、所纪念的是什么言语？ Yang mana saudara sekalian? 我们所说的是什么呢？ Kira-kira teriaknya pakai bahasa apa? 我们所呼叫的是什么话呢？ Kalau sampai ke titik penderitaan loh ya, bukan cuma sakit luka, tergores gitu, bukan. Betul-betul menderita. 真正在很坚强在痛苦当中的话， Menurut saudara bahasa apa? 我们用的是什么话呢？bahasa ibu。 Ya, bahasa ibu ya. Bahasa yang pertama kita ngomong, bahasa Indonesia. 其实我们起初学的言语就是我们印尼文， Itu nada yang kedengaran dari mulut Yesus. 这个是主耶稣所说的话， Maka penginjil masukkan aslinya. 就是说这个言语是进到我们这个 Orang 圣 harus 经里面， orang harus tahu bunyinya apa. 所以他们要知道什么意思， Enggak cuman artinya, 不单单他的意思， bunyinya itu loh. 他的话语、他的声音， Itu betul-betul bunyi penderitaan. 这个是真正的痛苦的付出来。 Jadi kalau orang tadi yang belajar Indonesia, Mandarin, Inggris menderita sekali ya. 当看我们现在印尼文、学中文、英文，他们在痛苦当中， Kalau dia panggil ibunya ibu pakai bahasa Indonesia, 只要他叫他母亲说妈妈， pasti dia waktu menderita dia carinya ibu. 当他痛苦的，他肯定叫他的妈妈， Nggak mungkin dia ngomong mother. 不可能他叫别的话， Mami nggak mungkin. 妈咪不可能， Atau mucin nggak mungkin. 这母亲不可能， Pasti dia panggil ibu. 这是他说的话一步。 Kalau dia panggilnya mama, ya mama saudara sekalian. 他如果说的妈妈，肯定说的妈妈， Jarang sekali dalam penderitaan orang panggil papa. 很少在痛苦当中叫的爸爸， Ya, nggak tahu kenapa saudara sekalian. 我也不知道为什么。 Tapi ya kalau senang sih yang cari papa ya. Tapi kalau menderita yang dicari mama saudara 所以我 sekalian. 们欢乐的时候我们找爸爸，但是痛苦的时候找妈妈。 Tetapi kita melihat di sini penderitaan Yesus yang begitu dalam demi kita. 但是我们能够看到主耶稣在他痛苦当中为了我们， Saudara, Yesus rela menjadi dosa, tanda kutip, di tempat orang berdosa demi kita. 这是主耶稣愿意他作为一个罪人在我们当中， Supaya kita tidak usah mengalami seperti yang dia alami. 是他要我们不像主耶稣所经历的。 Yesus ditinggalkan Bapa agar saudara dan saya tidak pernah lagi ditinggalkan Tuhan dalam segala 是 keadaan. 这主耶稣被他的爸爸离弃，但是我们永远不被我们的父离开我们。 Yesus lewat jalan kegelapan ini seorang diri supaya saudara dan saya nggak pernah lagi berjalan sendiri. 主耶稣在黑暗当中自己走，但是我们永远不走在黑暗当中。 Yesus memikul murka Allah atas dosa kita supaya Allah kepada kita tidak akan pernah murka 是 selama-lamanya 这 lagi. 上，主耶稣面对上帝一切的对他的一切仇恨，但是我们没有永远面对一切的仇恨。 Itu sebabnya seorang Kristen yang meninggal dia bukan dihukum Tuhan. 就是一个人，我们基督徒死去不是为了上帝惩罚我们， Tetapi dia di welcome ke dalam kerajaan Bapa. 就是他们被呼召在上帝的国里 Dia 面。 lulus dari ujian iman dalam hidup ini. 在我们生活当中，我们能够过一切的灵命的考验。 Dia di wisuda. 他被毕业出， Karena Yesus sudah melewati kematian yang sesungguhnya. 就是耶稣经过真正的死。 Saudara, kita bersyukur dalam segala keadaan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 主耶稣说：“我永远不会抛弃你们， Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. 因为我们知道主耶稣已经为我们所做的。 Dan kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang pasti bisa menolong. Seperti Dietrich Bonhoeffer berkata, hanya Allah yang menderita yang dapat menolong. 就是他也说到，我们说只有上帝才能够帮助我们。 Saudara, Yesus tidak mengamati penderitaan dari jauh.
主耶稣不是从远远看到我们的痛苦， Dia tahu rasanya ditinggalkan. 主耶稣知道怎么感受到他被离弃的问题， Dia tahu rasanya dikhianati, 他知道被人家拒绝， disalahpahami, 被人家误解， disakiti. 被人家伤痛。 Dia tahu duka cita kehilangan orang yang dikasihi. 他知道在一切悲伤当中离开一个所亲近的人。 Saudara, ketika Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, 在施洗约翰被法老王杀的时候， Alkitab mencatat Yesus menyingkir. 那个时候在圣经里面说到主耶稣离开他， Dia tahu apa itu duka cita, 他知道什么叫做伤痛， kehilangan orang yang dikasihi. 他知道什么叫做离弃所亲近的人。 Ketika Lazarus mati, dia menangis. 但是拉萨路死的时候，主耶稣攻击， Meskipun dia tahu dia akan bangkitkan sebentar lagi. 但是主耶稣知道一下子他要被拉萨路复活， Saudara, dia ikut merasakan penderitaan kita. 但是主耶稣跟我们一起享受他一切的痛苦。 Jadi ketika kita merasa Tuhan jauh, dia tidak pernah jauh. 但是我们知道上帝离我们远，但是耶稣永远不会离弃我们。 Ketika kita merasa Tuhan tidak hadir, dia justru hadir lebih dekat dari yang kita bayangkan. 就是我们感觉到上帝没有与我们同在，启示我们的上帝跟我们更亲近。 Maka Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi perpanjangan tangan dan kehadiran Kristus, saudara 实质 sekalian. 上，主耶稣叫我们，是指我们能够作为传福音的一切的福音之手。 Saudara, ada orang merasa Tuhan jauh dari dia. 有的人感觉到上帝离他很远， Tuhan meninggalkan dia. 就上帝离开他， Tidak lama datang temannya dari gereja, 就是从教会里面来到他的朋友， memperhatikan dia, membantu dia. 关怀他，帮助他， Besok datang lagi, 明天又带来， minggu depan datang lagi. 在下个礼拜又来。 Lama-lama dia mengatakan Tuhan itu dekat. 他说到上帝亲近他， Itu cara Tuhan hadir. 这个是上帝的同在。 Kita bukan datang ke orang yang merasa Tuhan jauh kasih koreksi teologi. 我们知道有的人他离开上帝，我们就是拒绝他， Perasaan kamu itu salah. 你自己感觉都是错的。 Kita jadi perpanjangan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. 我们是在他们生活当中，我们作为神的孙手， Sehingga mereka mengalami kehadiran Tuhan melalui kita, saudara sekalian. 是这主的同在是经过我们， Kita tidak selalu bisa berikan jawaban dan penjelasan. 我们不能够一切的用我们的解释方式， Tapi kita bisa hadir dan mengasihi. 但是我们能够来到他面前，我们爱他， Hadir dan memperhatikan. 我们爱他，能够来到他面前， Sampai orang itu berkata, 是这他们来归会上帝， Tuhan sungguh dekat dengan aku. 说这上帝跟我们亲近， Aku merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. 我们每天感觉到上帝与我们同在。 Saudara, ini yang kita dapatkan dari teriakan Yesus di salib. 在这里，我们得到主耶稣在十字架上所说的。 Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 主耶稣说：“我的神为什么离开我 Saudara, dia melakukan itu supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan. ？”是这主耶稣所做的一切，是指我们不被我们的父离开我们。 Karena itu dalam situasi tergelap apapun dalam hidup kita, kita boleh percaya bahwa Tuhan itu dekat. 无论在什么情形之下，我们能够感受到我们与上帝同在。 Karena itu kalau kita tahu Tuhan dekat, saudara mari kita jujur. 如果我们感谢到上帝与我们同在，我们要诚实。 Tuhan tahu apa yang kita rasakan. 上帝知道我们要做的是什么。 Mari kita jujur di hadapan Tuhan. 我们在上帝面前用诚实的方 Karena 式， hanya dengan jujur kita buka pintu hati. 我们有诚实的方式，我们开我们的心。 Nah kalau kita buka pintu hati, Tuhan masuk. 我们开了我们的心，上帝进入我们的心， Situ kita merasakan kehadiran penghiburan Tuhan. 这是上帝给我们的安慰。 Dan tetap kita percaya sekalipun sulit. 无论在一切痛苦当中，我们还有相信， Saudara, iman sejati harus diuji. 真正的信心要经过考验。 Dan kita bersyukur bahwa dari salib Kristus kita menemukan kekuatan. 但是我们要感谢主，经过主耶稣的十字架上，我们有得到能力。 Kadang kita nggak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. 我们不知道上帝如何的工作， Tetapi anehnya ketika kita ingat penderitaan Kristus, 但是奇怪的，我们知道上帝的主耶稣的痛苦， tiba-tiba kita kuat menderita. 甚至我们有这样的坚强的心来面对这的痛苦。 Saudara, ada seorang yang berusia 90 tahun sangat menderita di rumah sakit. 有一位先生在90岁的时候，在医院里面很痛苦。 Dokter mengatakan, wah ini berat sekali penderitaannya. 医生说到他的痛苦，真的很超越他的 Tapi 心。 singkat cerita dia lewat penderitaan itu dan hidup. 我们说到这个故事，最后他还活回来。 Lalu ditanya, Bapak ketika Bapak menderita di rumah sakit itu tidak ada yang mengerti,
apa yang bisa membuat Bapak bertahan? 就是有人说你在医院里面的痛苦，没有人知道你怎么样能够坚持下去。 Saya mengingat penderitaan Yesus di salib. 他说：“我纪念到主耶稣在十字架的痛苦， Nggak ada penjelasan lain. 没有别的解释。 Ada kekuatan istimewa dari salib Yesus. 我从上帝的十字架，主耶稣的十字架上，能够给我一个力量。 Setiap kali kita ingat, kita diberikan kekuatan yang mengalir dari salib. 如果我们纪念到主耶稣在十字架上的力量，能够给我们的心坚强。 Kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah penderitaan kita. 在我们一切痛苦当中，我们都想到主耶稣的痛苦。 Saudara, mari kita masuk dalam doa. 我们来进入祷告。 Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang tidak jauh dari kami. 我们的上帝，我们感谢主，你不离弃我们。 Tuhan, bahkan manusia tidak selalu ada dekat kami. 主啊，我们作为人，我们永远不会靠近你， Tetapi Engkau mau selalu bersama kami, tinggal dalam diri kami. 但是主，你永远要亲近我们，住在我们里面。 Kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di hati kami. 我们感谢主，就是圣灵与我们同在， Yang mendorong kami untuk boleh jujur dan dekat dengan 使 Tuhan. 这我们用橙色的方式来亲近主。 Tuhan, kami bersyukur tidak harus kami bawa beban ini seorang diri. 我们不把一切的重担放在我们自己身上， Kami boleh jujur dan menumpahkannya di hadapan Tuhan. 使这我们用橙色的方式把一切交到在主的手中。 Mungkin ada di antara kami Tuhan pagi hari ini mempunyai banyak pertanyaan tentang Engkau. 无论这个手上很多弟兄姐妹有一个大的问题， Tapi mampukan kami untuk jujur dan terbuka. 求主开我们的心，用一个橙色的方式， Tolong kami tetap dekat dengan Engkau. 使这就帮助我们更亲近主。 Tetap percaya sekalipun terasa sulit. 我们在这痛苦当中，我们继续不断的有信心。 Dan Tuhan, kami bersyukur ketika kami merenungkan salib Yesus, kami beroleh kekuatan. 我们经过主耶稣在十字架上治这我们有得到能力。 Kami merasakan Kau begitu mengasihi kami sampai mengadopsi segala penderitaan dan segala pelanggaran kami di dalam diri-Mu. 我相信主耶稣爱我们，经过主的爱，能够继续我们作为主的子女。 Engkau menjadikan dosa hukuman kami menjadi beban-Mu ya 使 Tuhan. 这主为了我们的罪，你担当起来，使我们脱离这罪， Dan sebagai gantinya kami beroleh hidup yang berkelimpahan, hidup kekal dari Tuhan 使 Yesus. 这我们得为主你丰富的生命。 Tuhan, kami rindu kami boleh merenungkan salib Yesus lebih sering lagi, lebih dalam lagi. 使这我们要醒悟到主耶稣的痛苦在我们心中越来越亲近， Sehingga kami boleh sungguh mengalami kekuatan yang ajaib dari salib 使 Yesus. 这我们在生活当中，在上帝的主耶稣世界上能够得到一切的神迹， Dan kami pun boleh sungguh menguatkan sesama kami yang bergumul. 使这我们在一切痛苦当中，在科目当中的能够坚强他们。 Berkati setiap kami ya Tuhan. 求主祝福我们大家， Tolong kami tetap dekat dengan-Mu 帮助我们更亲近主， dan mengasihi-Mu. 更爱主。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。